Hmm. So dalam proses penggunaan tangga ni, pekerja mesti menghadap tangga serta memegang tepi tangga, dan satu kaki diletakkan di anak tangga ke bawah. Maksud dia perlu ada 3 point contact. Tentukan kasut bebas dari lumpur, sebab kasut akan memberi kesan kepada kita punya keselamatan. Mungkin ada kesan minyak, kena buang dulu kesan minyak, ada lumpur, atau ada habuk-habuk yang sudah keras melekat di tapak kasut. Dan sekiranya boleh, bawalah perkakas dalam poket atau beg yang dihaskan, dan jangan membawa bahan-bahan binaan melalui tangga. So, gunakan kemudahan hoist ataupun letakkan ikat tali. Bila kita sampai atas, baru kita naikkan kita punya barang tu tadi. So, jangan pegang barang masa kita naik. Sekiranya boleh, bawa perkakas tu ikat di tempat selamat. Contoh, ikat dalam tong ke, dalam bekas ke guni, dan tarik guna tali naik atas guna kemudahan hoist. Step ladder, so ini sebut air ladder. Step ladder harus dikangkangkan sepenuhnya di atas permukaan rata, dan ia harus diletakkan dalam keadaan bersudut tepat. Dan kita tak boleh dibuat dari bahagian atas, dari atas sekali, melainkan ada sambungan. So, tangga tu tak boleh, tapak kaki kita tak boleh dekat yang paling atas. So, tali atau rantai yang menghalang tangga daripada terkangkang luas mestilah berada di dalam keadaan yang baik. Dan sekiranya tangga itu digunakan pada laluan pintu, tentukan pintu itu disendal dengan objek supaya pintu itu tak terkena tangga dan menyebabkan tangga itu boleh tumbang. Dan sekarang kita pergi ke kerja di atas permukaan air. Kerja di atas permukaan air iaitu keselamatan yang kita perlu pakai masa kita bekerja di atas permukaan air. Bekerja di atas permukaan air mempunyai risiko di mana pekerja akan terjatuh dan mengalami kecederaan, di samping kemungkinan lemas serta dihanyutkan arus. So, langkah-langkah keselamatan mesti dipatuhi supaya pekerja tidak terjatuh atau tertolak ke dalam air. Dan tentukan pekerja boleh diselamatkan dalam jangka masa terpendek. Dan mereka boleh terjatuh ke dalam air. So, pekerja-pekerja ni boleh terjatuh ke dalam air. So, sekiranya berlaku tergelincir daripada posisi kita bekerja. Alat-alat pelindungan dan pakaian, topi serta kasut hendaklah dalam keadaan yang baik, dan memastikan supaya kasut ni tidak tergelincir bila kita pakai. Kalau dia sudah tak ada gigi lagi, dia mudah tergelincir.
Dan juga pekerja mesti memakai jaket keselamatan atau apa jenis pakaian yang lain yang boleh mengapungkan badan sekiranya berada di atas permukaan air. So jaket keselamatan tu, bila orang itu jatuh kan, jatuh dia boleh terkena. Bila jaket keselamatan ada dekat badan, dia boleh terapung dengan sendiri. So sementara dia semada berenang ke tepi atau menunggu bot-bot penyelamat. Bila bekerja di atas permukaan air yang berombak atau deras arusnya, bot berkuasa tinggi bot yang berkuasa tinggi mestilah disediakan dan dilengkapi dengan jaket atau pelampung keselamatan dan juga lampu bagi kerja-kerja mencari dan menyelamat. So lampu untuk kita rescue kalau dalam keadaan yang gelap. So ini adalah sesuatu yang kita harus pakai masa kita pergi bekerja. Ada torchlight safety. Bot penyelamat mesti dikendalikan oleh pekerja yang berpengalaman. So pekerja yang berpengalaman ni harus mengendalikan bot, bukan orang yang baru tahu tentang macam mana nak operate bot ini. Bot penyelamat dia tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Dia digunakan untuk menyelamatkan sahaja. So inilah tujuan bot penyelamat ini. Tak boleh pakai bot penyelamat ni, okey bang, pinjam bot ni untuk pancing tu bang. Tak boleh jadi tuan-tuan tak boleh gunakan bot ini untuk tujuan-tujuan lain. Pergi beriadah ke pergi memancing, tak boleh. So berkenaan dengan PPE, PPE harus menggunakan yang ada cop sirim. Topi yang tiada cop sirim, orang kata cicak ayam lah, tak boleh dipakai sebab dia tidak diluluskan oleh pihak DOS, pihak sirim. So kiranya didapati oleh pihak penguasa atau JKP masa tuan-tuan memakai topi yang tak ada cop sirim, dia akan ambil dan suruh beli yang baru. Pihak penguasa akan membuat pemeriksaan sama ada mengikut arahan ataupun kadang-kadang diorang boleh datang secara mengejut dan melihat keadaan keselamatan di tapak benan secara keseluruhan. So buat pemeriksaan dari segi PPE, dari tempat tinggal, tempat mandi, kantin, semua sekali dia tengok. Peralatan perlindungan diri PPE ini, keadaan kerja di tapak benan memerlukan pekerja memakai peralatan perlindungan diri yang sesuai. So kalau tuan kerja di tempat yang memerlukan pakai kasut yang high cut, pakai kasut safety yang high cut. Majikan diperlukan mengikut undang-undang untuk menyediakan peralatan perlindungan diri kepada pekerja. So pekerja secara percuma. So pekerja berhak meminta peralatan yang berkenaan untuk diadakan. So mungkin kadang-kadang ada majikan yang macam ni, satu kali kita beri, yang kedua kali lepas 1 bulan hilang, kena ganti yang hilang tu. So saya rasa kaedah ini lebih
lebih munasabah supaya pekerja menjaga keselamatan barang-barang mereka. Dan peralatan pelindungan diri hendaklah mempunyai kualiti yang baik dan jenisnya mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Keselamatan JKKP. Semua aktiviti pembinaan memerlukan supaya pekerja supaya pekerja memakai alat pelindungan kepala, kerana objek-objek boleh terjatuh dan menyebabkan kecederaan, boleh menyebabkan kecederaan kepada orang yang bekerja. Ini dimaksudkan adalah topi keselamatan. Mestilah sentiasa dipakai kerana bila-bila masa saja kepala boleh terhantuk atau terhantuk pada objek-objek. Topi keselamatan mesti dipakai dengan betul dan dengan chin strap yang kemas. So, topi keselamatan hendaklah dijaga dengan baik. Topi keselamatan kita ni kena ada dijaga dengan baik. Dan perlu ada dia punya chain strip. Chain strip ni dia ikat dengan kemas masa kita pakai. Topi keselamatan hendaklah dijaga dengan baik kerana ia boleh menyelamatkan anda. So, topi ni boleh menyelamatkan kita sekiranya ada objek jatuh terkena kita. Helmet, safety helmet ataupun harness atau headgear, benda-benda yang perlu ada, dia perlu boleh di-adjust. Ada height, boleh adjust, naik, turun sikit. Dia boleh ada klik, dia boleh pusing kat belakang. Ada side lock dan ada ciri-ciri yang lain. Ini adalah contoh safety helmet yang bagus. Yang bagus. Siap dengan ada earmuff sekali dan chin strip. Punca kecederaan kepala kita adalah seperti objek jatuh, terhantuk. Masa kita naik, kita terhantuk. Sentuhan dengan bekalan elektrik. So, tiba-tiba kita kepala tersangkut dekat live wire yang tak ada cover, contoh, yang tak ada penebat atau peralatannya. Adalah dilarang untuk mengecat topi keselamatan dan tidak boleh menampal pelekat-pelekat di topi keselamatan, sebab ini akan menjejaskan integriti atau kualiti topi tersebut. So, topi ini dia sejenis plastik, ya. Dan bila dia dicat, cat itu dia mengandungi thinner. Kadang dia campur dengan thinner. So, thinner ini akan meresap ke dalam plastik dan boleh merosakkan topi. Begitu juga pelekat-pelekat ini. Akibat tidak memakai topi keselamatan, pekerja 43-year-old construction workers was struck on the head by a falling brick. So, batu-bata ni jatuh terkena kepala. So, masa memasang batu-bata ni atau semasa proses pembinaan pasti akan ada barang-barang yang terjatuh
secara tak sengaja terlepas ke bawah. Inilah yang kita jaga-jaga. Kita tak tahu bila-bila masa barang boleh terjatuh kena kita. So sekarang kita melihat kepada alat pelindungan mata. Pelindungan mata. Pelbagai jenis kacamata pelindungan mata di pasaran, dan adalah mustahak untuk memakai jenis yang betul. Dan pelindung mata ni mesti dipakai untuk kerja-kerja seperti grinding, mengimpal, memotong dan menggunakan gas, menguruskan bahan-bahan kimia, serta kerja-kerja menggerudi dan menggergaji. So ini adalah alat pelindungan mata. Bila kita kerja menggerudi, grinding, walaupun sekejap je, kita mesti pakai. Sebab habuk benda yang kita gerudi ke, potong, biarlah mungkin dalam bentuk aluminium, besi tajam, kita tak nampak dia seperti debu, boleh masuk ke dalam mata. Bila dia masuk, tak boleh keluar lagi. Ataupun dalam bentuk asbestos contohnya, dia sangat tajam, boleh menyerap ke dalam badan kita. Pelindungan mata untuk welder. So welder diwajibkan untuk memakai pelindung mata ini. Ini akibat tidak memakai pelindung mata. Nampak? Kalau tuan kerja welding sekejap-sekejap, buat kerja sendiri, itu jeling-jeling jeling-jeling ini masa welding tu, lama-lama mata boleh rosak kalau kita tak pakai peralatan yang sesuai. Akibat tidak memakai pelindung muka, nampak? Boleh kena bagi kulit yang sensitif, dia boleh mendatangkan penyakit kulit, dan dia boleh menyebabkan kulit yang macam terbakar, terkena asap welding. So bagaimana pula kita untuk menjaga pendengaran kita, So masa kita kerja, kita depend dengan tempat kerja. Kalau tempat kerja yang bising, kita harus pakai pelindungan telinga yang sesuai. Ini perlindungan pendengaran. Pendedahan berterusan kepada bunyi bising dan akan menyebabkan kerosakan kepada bahagian dalam telinga serta kehilangan pendengaran. Ada masa-masanya anda akan dikendaki memakai peralatan pelindungan telinga, dan jika cuai, anda boleh didakwa kerana tidak memakai. So boleh didakwa tidak memakai PPE. Tadi kita dah jelaskan, tidak pakai PPE kita boleh kena RM1,000 atau 3 bulan penjara. So ini peralatan yang kita harus pakai. Pakailah pelindungan telinga, earmuff atau earplug apabila bekerja di tempat yang bising. So ganti pelindungan telinga apabila
hendak mengalami apabila ia mengalami kerosakan. So bila dia rosak, kita kena ganti. Dan periksa beberapa kerap yang boleh. So kita kena cuci ke, kita kena periksa. Dan memakai pelindungan telinga akan mengurangkan tahap bunyi bising yang tidak diingini. So bunyi bising, kita kena kurangkan bunyi bising yang tak sepatutnya, supaya kita tak rosak, pendengaran kita tidak rosak. Okay. Bunyi dan gegaran. Efek dia kepada human being, apakah efek dia kepada manusia? Okay. Contoh yang paling low di bawah 10 dBA, atau quiet urban apartment 20 dBA. Kereta yang biasa dia 70 dBA. So heavy traffic 80. Lori, truk dia 90 sampai 100 dBA. Dan ini boleh menyebabkan kecederaan pada pendengaran kita. So lebih daripada itu, seperti 120 propeller engine atau rabbit hammer, jet engine 140. So ini adalah sound level dBA yang kita pakai untuk mengukur tahap bunyi. Okay. Pekerja yang bekerja dengan mesin yang bergetar, yang bergegar dan frekuensi tinggi seperti peralatan pneumatik boleh mengalami pening dan loya, cepat marah dan lekas penat. Penggunaan berterusan tanpa rehat sempurna akan menyebabkan pekerja mengalami fenomena jari putih, white fingers, dan boleh menyebabkan pekerja itu tangan dia bengkak, kebas dan kebiruan, biru-biru nampak. Dan ambil langkah memakai sarung tangan anti getaran serta memegang perkakas dengan betul. So kita kena menggunakan langkah-langkah memakai sarung tangan yang anti gegaran dengan betul. Pelindungan tangan. Sarung tangan yang sesuai akan memberi perlindungan dari kita luka, daripada melecur dan terkena bahan kimia atau toksik. So sebarang gunaan, sentiasa gunakan krim pemisah, dan tentukan anda mempunyai sarung tangan yang betul bagi melindungi tangan anda daripada cederaan. So kalau nak potong kayu, you pakai cotton. Kalau nak mencuci, you pakai rubber glove contoh dia. So basuh tangan sebelum minum. So ini adalah memastikan tangan kita bersih. So sebelum kita makan dan minum, kita kena bersihkan tangan kita dulu. Ini adalah berkenaan dengan kerja di tempat tinggi, fault arrest.
Paul Arrester.